Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya bersyukur kepada Allah kerana dengan izin dan limpah kurnianya dapat sama-sama kita meneruskan lagi dalam live webinar Vaksi Rohani siri yang ke-15 pada petang ini. Jadi insya-Allah ucapan terima kasihlah kepada penganjur iaitu YB Datuk Ustazah Hajah Siti Aisyah binti Haji Ghazali yang merupakan Esko Pembangunan Luar Bandar, Pembasmian Kemiskinan, Pembangunan Insan dan Keselamatan Masyarakat Negeri Kedah Darul Aman. Jadi insya-Allah pada petang ini kita bawakan khas kepada anda semua seorang anak muda yang hebat yang berpencak dalam dunia kemahasiswaan dan juga dalam dunia anak muda itu sendiri. Jadi saya akan memperkenalkan panel kita pada petang ini, iaitu beliau merupakan nama beliau ialah Nur Aini Srina binti Roan yang merupakan Esko NGO Jalinan Mahasiswa Pendang, dan kami juga pernah bersama dalam bahtera Persada, iaitu adalah Persatuan Mahasiswa Darul Aman satu ketika dulu. Jadi insya-Allah kiranya petang ni kami bereunion lah, bereunion setelah lama tak berjumpa sebenarnya. Jadi insya-Allah Ain sihat ke? Alhamdulillah sihat. Ni pun kali kedua sebenarnya sepanjang bergerak kerja. Inilah baru kali kedua berjumpa dengan saya punya senior lah, moderator pada hari ini, insya-Allah. Ya, alhamdulillah. Yalah, kami pernah bersama tapi hanya bergerak kerja dalam online saja. Jadi insya-Allah kami akan mulakan pentas kata webinar Vaksi Rohani pada kali ini. Sebelum tu sukalah saya memperkenalkan dulu tajuk yang kita akan kupaskan bersama, iaitu adalah berkaitan dengan badan muda, qiyam ada, spiritual tetap sejahtera. Jadi kita akan tengoklah, kita akan kupaskan bersama apa sebenarnya tajuk ataupun apa sebenarnya isi-isi yang akan dikongsikan oleh panel pada petang ni. Jadi insya-Allah kita akan teruskan untuk soalan yang pertama kepada saudari Ain sendiri. Kalau kita tengok tajuk yang diberikan oleh penganjur saudari Ain, iaitu berkaitan dengan badan muda, qiyam ada, spiritual tetap sejahtera. Apa sebenarnya yang saudari Ain boleh faham ataupun yang ingin kupaskan bersama para penonton yang mengikuti kita secara live di page unik Pembangunan Insan Kedah dan juga yang mengikuti kita secara live di Zoom. Silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Boleh dengarkan suara? Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati kakanda moderator saudari Najwa, yang amat saya hargailah pertemuan pada hari ini di mana kami ni sama-sama satu sidang dalam Persatuan Mahasiswa Darul Aman. Kemudian yang saya raikan penonton-penonton sekalian yang ada di Zoom dan maupun yang ada di live Facebook. Kalau suara tak jelas boleh komen terus untuk kita baiki supaya penyampaian yang kita nak sampaikan hari ini boleh didengar dengan baik, insya-Allah. Pertama sekali, terima kasih diberikan peluang oleh penganjur di mana hari ini mereka telah menjemput anak muda yang sebenarnya baru setahun jagung. Sebenarnya anak muda ni baru sahaja mengenal dunia kedewasaan dan baru sahaja menjejak ke alam dunia yang sebenar untuk sama-sama meluahkan pendapat, memberikan buah fikiran, membentangkan idea tentang perbincangan anak muda hari ini. Dan untuk apa? Kalau kita lihat balik bagaimana kepentingan anak muda, ialah kepentingan anak muda yang perlu kita sedar. Anak muda ni sebenarnya dia adalah aset dan pelaburan jangka masa panjang. Kalaulah hari ini kita dah menyediakan satu pelaburan yang sangat baik kepada negara, maka satu hari nanti kita telah pun mencorakkan negara dalam keadaan yang terbaik. Dengan apa? Apa saham dia? Ialah anak muda. Tapi kalaulah hari ini anak muda kita telah pun tewas, maka negara kita nanti pun akan ditentukan oleh ketetewasan anak muda hari ini. Begitulah pentingnya hari ini bila kita bersoal, berjawab
ataupun kita berbincang soal anak muda, bermakna kita sedang berbincang tentang saham ataupun aset yang kita akan simpan, yang kita akan laburkan kepada negara, agama dan bangsa kita. Ini kepentingan anak muda, iaitu generasi-generasi kami lah, di mana anak muda yang bercakap hari ini pun sedang belajar sesuatu, dan inilah yang akan kita laburkan pada masa akan datang, insya-Allah. Iaitu berbalik kepada soalan yang diberikan oleh moderator, dan soalan yang kita akan bincangkanlah pada hari ini, iaitu badan muda, giang ada, spiritual tetap sejahtera. Di mana badan muda ni paling senanglah kita cakap, bahasa umum, bahasa kampung, bahasa yang mudah kita faham ialah anak muda, iaitu merujuk kepada satu susuk tubuh yang ada yang hebat, bukan hebat lah, yang ada kekuatan daripada segi fizikal, yang ada tenaga yang mungkin lebih daripada orang yang berusia, yang ada fikiran dan ada idea-idea yang segar, dan kemudian yang ada semangat yang kental dan membara. Ini memang sifat anak muda. Dan kalau sebut sahaja anak muda, memang tak akan boleh lari daripada sifat anak muda yang sangat semangat. Ini memang kelebihan kepada anak muda. Dan ataupun kata nama lain, kita sebut sebagai belia. Ni bahasa skema lah. Sebab kalau kita ikut rang undang-undang pertubuhan belia dan pembangunan belia pindaan 2019, umur belia sebelum ni 40 tahun. Tapi kalau kita ikutkan rang undang-undang yang 2019 ni, umur belia 30 tahun. Makna kata belia di Malaysia ni ialah umur 15 sehingga 30 tahun. Ini golongan yang kita nak sararkan. Dan kalau kita ikut statistik Jabatan Perangkaan Malaysia, pada menjelang 2030, jumlah anak muda inilah yang akan menjadi jumlah yang sangat majoriti untuk menentukan hala tuju negara. Ini nak mengatakan kepentingan anak muda untuk kita jaga daripada hari ini, dan inilah golongan majoriti yang akan menentukan bagaimana hala tuju negara kita, apa nasib agama kita, apa nasib bangsa kita. Inilah golongan yang akan menentukan, iaitu ada berapa? Ada, kalau 2018 dah ada 15.1 juta anak muda ataupun golongan belia, iaitu 46.4%, hampir setengah peratus golongan yang didominasikan di Malaysia ini ialah golongan anak muda. Inilah yang akan kita bincangkan, bagaimana keadaan anak muda hari ini dan apa harapan kita kepada anak muda, insya-Allah. Dan fasa yang kedua, giang ada. Ini pun salah satu pembelajaran yang barulah saya belajar kan. Kita ni anak muda, kadang-kadang kita ni susah nak faham bahasa ataupun logat yang orang lama guna, betul tak? Ini pun diberikan tajuk, baru cari apa sebenarnya maksud giang ni. Sebab daripada kecil membesar kita jarang nak dengar perkataan yang lama-lama lah, yang logat Kedah sendiri, yang pure logat Kedah. Selalunya bahasa-bahasa buku, sebab kat sekolah kan kita menggunakan bahasa-bahasa baku. Jadi giang lah, kita tanyalah orang tua-tua, tanyalah tok-tok dekat kampung, giang ni maksud dia apa? Mereka kata giang ni maksud dia tenaga ataupun kudrat. Sebelum tu moderator carilah juga dekat kamus. Cari dekat kamus maksud giang ni apa? Tanyalah kamus pun tak dapat jawab. Jadi kita pun tanyalah orang-orang yang lebih dewasa lah apa maksud giang. Istimewa Utara lah noh. Betul. Logat Istimewa Utara Kedah kita sendiri, iaitu yang bermaksud tenaga ataupun kudrat. Jadi hari ini kita nak bincang ke mana giang itu digunakan, kat mana giang itu digunakan, bagaimana giang itu digunakan, dan cara bagaimana anak muda menyalurkan giang itu. Sebab apa? Anak muda ni memang kita ada kekuatan, memang kita ada tenaga, memang kita ada kudrat. Tapi persoalan yang kita nak bangkitkan dan apa yang kita nak bincangkan, ke mana giang itu digunakan, ke mana ia dihasilkan, adakah bermanfaat kepada agama dan bangsa ataupun sebaliknya. Kalau sebaliknya, itulah realiti yang perlu kita terima, bagaimana situasi dan isu anak muda hari ini. Dan fasa yang ketiga, spiritual masih sejahtera. Jadi kalau senangnya kita cakap, kerohanian kita ini masih terjagalah. Kalau kita sebut perkataan Islam, betul kan? Kalau salah, makna Islam itu sendiri bermaksud sejahtera, bermaksud
apa yang kita nak, spiritual yang sejahtera ini ialah spiritual yang adalah spiritual yang digariskan oleh Islam. Apa yang Islam syariatkan, itulah spiritual yang kita nak capai. Bermakna spiritual yang sejahtera ini ialah kerohanian yang mana kita nak buat, kita nak capai berdasarkan apa yang Islam tuntutkan kepada kita. Ini bermaksud ketiga-tiga fasa ini kalau kita rangkumkan, kita nak anak muda yang badannya sihat, fizikalnya kuat, tenaganya hebat, kemudian dia bukan calang-calang orang. Dia ada lagi satu lagi aspek yang penting, iaitu spiritual yang mantap ataupun kerohanian yang hebat. Sebab apa, kalau kita tengok balik, kadang-kadang kita jumpa ada anak muda, ada anak muda, kita nampak dia kuat, bersemangat, hebat, tapi yang tak seronoknya kita nampak kerohaniannya lemah. Kadang-kadang kita berjumpa pula dengan anak muda, kita berjumpa dengan anak muda, kadang-kadang dia hebat, tapi fizikal pula lemah, diuji pula dengan bermacam-macam yang melemahkan fizikal. Dan kadang-kadang kita berjumpa dengan golongan yang kerohanian yang mantap, fizikal dia hebat dan sebagainya, tapi kalau dilihat umur pula dah masuk cecah untuk berehat. Jadi kalau bolehlah kita nak ada ketiga-tiga aspek ini, bukan salah satu, bukan hanya dua, ataupun bukan hanya tiada langsung, tapi kalau boleh anak muda yang kita cuba semaikan, anak muda yang cuba kita bincangkan, yang cuba kita wujudkan sebagai pelaburan jangka masa panjang ini ialah anak muda yang ada ketiga-tiga ini, iaitu anak muda yang ada dan spiritualnya tetap sejahtera. Inilah maksud yang kita cuba bawakan dan cuba untuk kita bincangkan pada forum lah kan, forum pada petang ini. InsyaAllah balik kepada moderator. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih. Saya kira jelaslah definisi yang dibawakan oleh panel kita pada petang ni kan. Kira sesuai dengan orang kata susuk tubuh yang dibawakan khas pada petang ni, yang akan membincangkan berkenaan dengan anak muda, berkaitan dengan semangat, berkaitan dengan orang kata bagaimana untuk memastikan kerohanian anak muda ni wujud dan sebagainya. Jadi insya-Allah kalau kita tengok tadi saudari Ain ada menyentuh berkenaan dengan peratusan anak muda di Malaysia sendiri, iaitu adalah 46.4% anak muda. Betul saudari Ain? Betul. Yang ada dekat Malaysia ni sendiri. Jadi orang kata menguasai Malaysia, ataupun orang kata separuh lah daripada 100% rakyat Malaysia itu sendiri. Jadi insya-Allah kalau kita tengok, saudari Ain ada mengatakan bahawa anak muda merupakan orang kata penentu masa depan negara, penentu orang kata bagaimana Malaysia itu sendiri akan bergerak, bagaimana Malaysia itu akan mengorak lebih jauh. Jadi kita akan berbalik kepada soalan kedua. Jadi bagaimana sebenarnya realiti semasa anak muda yang saudari Ain tengok sendiri? Yalah, kalau kita ikutkan, kita pun masih dikira sebagai anak muda. Ya, anak muda yang disentuh oleh saudari Ain sendiri adalah yang berusia 15 tahun sehingga 30 tahun. 30 tahun ataupun mungkin 40 tahun. 40 tahun. Ya. Jadi kami masih lagi orang kata berada dalam fasa anak muda, dan kami tahu macam mana anak muda punya jiwa yang menyukai keseronokan. Tambahan hari ini orang kata cabaran dalam media sosial, ya. Kalau dulu TikTok tak ada kan, sekarang ni TikTok dah ada. Macam menari, orang kata bergelek dan sebagainya, itu adalah cabaran semasa yang mungkin kami lihat kepada anak muda ini. Jadi berbalik kepada soalan saya yang tadi, iaitu pada pandangan saudari Ain sendiri, bagaimana sebenarnya realiti anak muda semasa hari ini? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasihlah kepada moderator. Setiap kali dia bagi soalan, setiap kali tu saya nak ucapkan terima kasih. Sebab apa? Soalan inilah yang membantu kepada kita punya perbincangan pada petang ini, insya-Allah. Saya nak tanya moderator lah kan. Kalaulah saudari Najwa buka media ataupun kalaulah keluar ke kampung-kampung melihat anak-anak muda, saudari sendiri lihat lebih banyak yang tak baik ataupun lebih banyak yang baik sebenarnya? Jujurlah daripada hati. Okey, kalau ditanya kan, panel tanya moderator. Kita jawab. Panel buat tanya moderator. Okey, kita jawab.
Okay, kalau pandangan saya, kalau daripada sudut media sosial ni, kita ada algoritma kan. Dia kata kalau kita tengok benda yang baik, insya-Allah akan naik dekat FYP kalau kat TikTok lah kan. FYP kita tu akan naik benda-benda yang baik. Tapi kalau kita rajin duk tengok benda-benda yang pelik sikit tu, dia naik hak pelik lah. Jadi pandangan saya mungkin seimbang kot. Seimbang lah kan. Okey. Okey, terima kasih atas pandangan. Okey, itulah realiti anak muda. Kalau ikutkan kita nak tengok yang baik ataupun buruk, kalau isu lah kan, kalau kita sebut pasal isu semasa ataupun isu yang tersebar ataupun isu yang hebah lah, dibincangkan di media, dibincangkan, diperdebatkan, dipersuarakan, ditulis, dikupas dan sebagainya. Kalau saya sendiri, saya lebih melihat lebih banyak keburukan daripada kebaikan. Sebenarnya isu-isu yang baik berkenaan dengan anak muda ni banyak. Anak muda dah mencapai pencapaian-pencapaian di luar negara. Anak muda dah mencapai anugerah-anugerah yang tertentu, ini ada. Cuma isu ini kita tidak risau. Bila kita dengar isu yang baik, alhamdulillah kita bersyukur. Inilah anak muda kebanggaan kita. Tapi yang merisaukan bila mana isu-isu yang menyedihkan keluar di media dan sebagainya. Even kalau kita buka aplikasi-aplikasi media pun, yang banyak keluar di video-video, kadang-kadang orang share, kadang-kadang orang kupas dan sebagainya, banyak yang melihat kepada keburukan. Inilah tuan-puan, inilah realiti anak muda yang mana kalau kita lihat isu ini, inilah perkara yang perlu kita betulkan. Inilah perkara yang perlu kita ambil serius. Dan inilah perkara yang menjadi tanggungjawab kita. Terutamanya kita yang bergelar sebagai pendakwa ataupun yang kita memikul tanggungjawab untuk membuat gerak kerja agama, kita yang memikul tanggungjawab dan amanah untuk mendidik anak muda, inilah cabaran-cabaran yang perlu kita hadapi. Banyak sangat isu, kalau kita nak bincang hari ini memang takkan habis sebab satu persatu isu ini sangat panjang dan lebar untuk kita huraikan. Dan antara isu yang tadi moderator dah sebutkan, bagaimana penggunaan aplikasi TikTok sehingga menjerat orang muda. Ada yang sepatutnya menzahirkan pemakaian yang baik, perwatakan yang baik, tapi bila datangnya hiburan-hiburan di TikTok terus bertukar 360. Ada yang sepatutnya gunakan TikTok itu kepada kebaikan, tapi akhirnya menjadi fitnah dan merugikan balik diri sendiri. Ini hakikat yang perlu kita ada. Jangan kita nampak anak muda ini, okey, kita beri sepenuhnya kepercayaan, kita beri sepenuhnya peluang, tanpa kita berikan nasihat, tanpa kita berikan didikan dan tanpa kita berikan bimbingan kepada anak muda. Utamanya kita ni memanglah di sekelilingi anak muda, dan mungkin penonton-penonton yang lihat live hari ini ada anak-anak muda, ada adik-beradik yang dalam kalangan golongan muda, ada jiran-jiran yang sepatutnya tegur dan sebagainya. Inilah peranan kita dalam kita melihat anak muda. Dalam banyak-banyak isu, moderator, saya sebenarnya sangat terkesan dengan isu anak muda, iaitu arwah Zulfarhan. Pernah dengarkan? Saya yakin penonton-penonton yang hadirin-hadirat pun dah sangat terkesan kalau baca satu persatu kes ini, kronologi kes ini. Kemudian kita baca lagi dakwaan-dakwaan daripada mangsa ataupun dakwaan daripada saksi dan sebagainya. Kes seperti ini sangat-sangat menyedihkanlah, dan banyak lagi sebenarnya kes seperti ini. Tapi apa yang merisaukan, kalaulah budaya seperti ini, seperti budaya membuli masih lagi teruskan, di mana kalau saya baca keterangan daripada mangsa, rupa-rupanya satu perkara yang sangat kita risaukan adalah kepercayaan anak muda kepada bomoh. Baca tak? Antara punca kenapa arwah Zulfarhan dijadikan mangsa, kerana salah satu sebabnya mereka anak muda inilah golongan, kalau tengok kan umur tu semua sebaya je dengan kita kan. Mereka masih lagi percayakan bomoh. Ini berkaitan dengan tauhid, ini berkaitan dengan kepercayaan, berkaitan dengan akidah kita. Ini nak membuktikan bahawa nilai akidah anak muda hari ini, kes ini perlu kita jadikan kayu ukur. Kita sebelum ni kita tak tahu bagaimana keadaan akidah anak muda, tapi bila mana kes ini berlangsung, baru kita tahu rupanya anak muda masih lagi terlibat dengan perkara-perkara yang mempercayai perkara-perkara yang dilarang. Sedangkan Islam sangat melarang untuk kita membuat tilikan ataupun ramalan-ramalan
yang sebenarnya lari daripada apa yang Islam ajar. Kedua, dalam kes ni, ni baru satu kes lah kita kupas. Kedua, dalam kes ni, bila saya baca keterangan, pendakwa tanyalah kepada kepada suspek kan, kenapa pukul masa? Katanya memang menjadi budaya di sana, apabila mereka disyaki buat salah, terus kita pukul. Bayangkan, yang ada di situ ialah adik kita, yang ada di situ adalah saudara kita, yang ada di situ adalah sahabat kita yang tak dibuktikan bersalah lagi pun. Tapi dijadikan satu budaya untuk pukul terus tanpa fikir dulu dia ni bersalah ataupun tidak. Pukul sehinggalah mangsa mengaku. Dan andai kata mangsa bukanlah orangnya, tidaklah mengaku hingga habis. Ini satu-satunya budaya yang kenapa petik pada forum hari ini, sebab dia sangat merisaukan. Sebab dia perkara yang kalaulah virus ini tidak kita cegah, tidak kita ubati, maka ia akan menjadi satu pandemik virus buli ini yang akhirnya akan merosakkan jati diri negara kita, yang akhirnya akan merosakkan anak muda dan generasi yang akan datang. Ini keburukan isu yang berlaku berkenaan dengan anak muda. Ini baru satu isu kita nak bincangkan. Kan? Belum lagi isu-isu, kan? Kalau kita tengok dekat Twitter, semua ada Twitter kan, tengoklah, scroll lah dekat Twitter, ya Allah, boleh katakan bermacam-macam ideologi yang bercampur dekat Twitter tu, yang sememangnya kalau nak ikutkan dasar Islam yang sebenarnya sangatlah jauh kan, di mana ideologi ni dia mengutarakan dan membenarkan anak muda ini untuk bebas memilih kehidupan tanpa kehidupan itu diiringi oleh agama. Kiranya mereka rasa agama ni satu kokongan kepada mereka. Kalau boleh mereka nak bebas, mereka tak nak dikongkong oleh agama, mereka tak nak ikut apa yang agama suruh. Kalau boleh biarlah bebas nak pakai tudung ke tak pakai tudung. Biarlah bebas nak buat seks ke tak buat seks. Biarlah bebas buat seks tak apa, asalkan ada alat pencegah tu. Isu tu pun sangat kuatlah berlaku kan. Dan sebelum-belum ni ada isu di mana ada syarikat yang mengeluarkan kondom. Dia keluarkan satu ilustrasi yang berbentuk alat kemaluan wanita. Dan kita nampak ada asatizah yang menegur perkara ni. Ada ustazah-ustazah yang menegur perkara ini. Tapi bila mana warga Twitter ini nampak teguran ini, terus mereka kecam. Nak buktikan apa? Mereka tak bersetujulah dengan ustazah ni. Dan membuktikan ini kebebasan yang mereka minta. Inilah kebebasan anak muda, di mana perkara yang sepatutnya menjadi malu tapi dinampak sebagai normal. Inilah yang menjadi kerisauan kepada realiti cabaran yang hari ini kita hadapi. Normalisasi dosa lah. Ya, betul. Normalisasi dosa dalam kalangan anak muda sangat-sangat membimbangkan. Bukan nak kata golongan yang lebih tua ataupun golongan yang lebih kanak-kanak ni tak ada. Ada. Kanak-kanak lebihlah merisaukan. Tapi nak mengatakan majoriti yang menggunakan platform media sosial ini lebih kepada media, lebih kepada anak muda. Sebab anak muda ni kita hidup dalam pembelajaran dalam pandemik. Kita hidup dalam pembelajaran yang bangun-bangun tidur ada telefon dan sebagainya. Dia tak macam zaman dulu. Zaman saya dulu, waktu berbalasan tahun, mungkin moderator sekali juga, kami tak ada telefon tentu. Kita telefon pun tekan-tekan. Nak katakan zaman sekarang yang berbelasan tahun pun dah ada telefon sendiri. 5 tahun pun dah ada. Ya, kanak-kanak pun dah ada telefon sendiri. Lagilah mencabar, kita pun tak tahu, kita pun kadang-kadang tak perasan apa yang mereka tengok dalam telefon tersebut, sehingga menjadi ketagihan. Kalau saudari nak tahulah kan, sebelum ni, sebelum pandemik, saya dan bersama-sama dengan tim konsultan lah, NGO, kami bergerak ke sekolah-sekolah, sekolah rendah, sekolah menengah, untuk berjumpa dengan golongan remaja, untuk buat program motivasi bersama mereka dan untuk bersama-sama dengan mereka lah. Dan selepas daripada program tu, save lah nombor mereka, simpanlah nombor adik-adik ni. Jadi sepanjang musim pandemik itu, boleh katakan
terlalu banyak isu-isu yang mereka cari, mereka luahkan. Ada isu yang tertekan dengan rumah kan, sebabkan duduk lama dalam rumah ni, mak ayah kaki pukul dan sebagainya. Ada isu yang melibatkan sumbang mahram dan sebagainya. Ada isu yang terkesan dengan telefon, sebab kat telefon tu lah mereka kenal K-pop. Kat telefon tu lah mereka kenal drama Korea. Dekat telefon tu lah mereka kenal aplikasi dating apalah. Kita ni tak berapa sangat lah aplikasi tu, tapi itulah yang menjadi cabaran kepada mereka. Jadi saya pun mampu tolong yang termampu dan minta serahkan kepada yang lebih berautoriti lah. Dan itu nak menunjukkan bahawa realiti yang berlaku ini sangat menyedihkan. Ingat tak dulu waktu kita sekolah rendah dan menengah, kita selalu menulis karangan kan? Ada karangan apa faktor-faktor pembuangan bayi, apa faktor-faktor gejala mengambil dadah kan, gejala sosial dan sebagainya. Dulu sekolah rendah, sekolah menengah kita tulis dengan banyak lah kan. Tapi hari ini kita tulis dengan ada perasaan yang menyedihkan tu. Dulu tak ada perasaan pun tulis faktor-faktor pembuangan bayi, kesan-kesan pembuangan bayi dan sebagainya. Tapi hari ini kita tulis dengan nada yang sangat-sangat menyedihkan. Sebab inilah realiti yang berlaku. Sama ada baik di sekolah menengah, baik pelajar universiti dan sebagainya, semuanya tak terkecuali. Di mana akhir zaman ini kuatlah ujian, kuat sangat cabaran yang diuji. Nak menunjukkan tugas kita pun sangatlah besar. Bukan tugas kita selepas ni, habis forum, habis ni kita balik berlengang-lengang. Tidak. Balik ini tugas kita untuk mendidik mereka, untuk menarik balik mereka ke Islam yang sebenar itu sangatlah berat dan sangatlah memerlukan usaha-usaha kita. Terutamanya kita yang ada kat sini, yang mendengar, sama ada kalau tak mampu nak tarik orang jauh, paling tidak ahli keluarga kita, jiran-jiran kita, adik-beradik kita, orang yang terdekat dengan kita. Ini belum lagi lah, dulu dihebohkan mahasiswi terlibat dengan sugar daddy. Ni isu yang sangat kecoh lah, sehingga mana kita pun dah buat desakan-desakan untuk mengharamkan aplikasi sugar daddy. Di mana kalau kita tengok apa faktor mahasiswi ni terlibat dengan sugar daddy, antaranya faktor kekangan hidup lah, cara hidup, tekanan hidup. Di mana bila mereka bersama dengan sugar daddy tu ditawarkan jumlah duit yang sangat banyak, diberikan macam-macam, diberikan kemewahan dan sebagainya, yang akhirnya menjerat maruah mahasiswi, yang akhirnya menjerat jati diri mahasiswi. Di mana mahasiswi ni kita lah, kita, kawan-kawan kita yang mana kita sayang sepatutnya. Di mana mahasiswi ni sepatutnya menjadi kepada pembantu kepada pemuda-pemuda. Di mana mahasiswi ni sepatutnya menjadi ibu kepada rumah tangga, yang menjadi ibu yang terbaik, kena ada didikan yang terbaik. Tapi alangkah ruginya apabila terlibat dengan perkara-perkara begini. Bagaimana mahasiswi ni akhirnya nanti akan mendidik kepada masyarakat. Dan belum lagi lah kita sebut di media kan. Di media sangatlah banyak. Tadi pun moderator dah sebut. Dan itulah peranan kenapa hari ini kita perlu berdakwah di media. Inilah jawapan dia. Sebab betapa banyak sangat cabaran di media, betapa banyak sangat kehancuran di media yang perlu kita betulkan. Kalau nak ikutkan pasal jenayah, tahun lepas ada baca, kalau dekat Kedah, kadar jenayah kita dah menurun. Tapi kalau isu anak muda ni kita tak boleh nak ukur sangat tentang jenayah. Sebab kadang-kadang dia melibatkan rohani, peribadi, akhlak, melibatkan benda-benda yang tak berkaitan dengan jenayah kan. Itulah isu anak muda sekarang. Dan sebenarnya kalaulah ada masa lagi kan moderator? Ada masa lagi. Kalaulah sebut pasal anak muda ni, sebenarnya saya suka sangat menulis ataupun berbincang tentang bagaimana kehebatan anak muda pada zaman Rasulullah terdahulu. Sebab apa? Memang kita dengan mereka tidak sama, tapi kita sama-sama apa yang ada. Kita sama-sama muda. Mereka muda, kita pun muda. Mereka sama-sama kita ada giang. Mereka ada kudrat, kita pun ada kudrat. Dan kita sama-sama dengan mereka dididik dengan Islam. Cuma bezanya tarbiyah mereka daripada Rasulullah, Masya Allah, sangat hebat.
dan tabiat daripada kita ini mungkinlah lebih kurang. Cuma apa yang boleh, kita boleh mencontohi bagaimana kepribadian para sahabat terdahulu. Banyak sangat tokoh-tokoh anak muda selepas ini kita boleh baca. Dan kalau boleh, tokoh anak muda inilah kita perkenalkan dengan generasi muda. Supaya apa? Supaya mereka kenal siapa yang sepatutnya yang menjadi ikon kepada mereka. Hari ini isunya mereka mengambil artis-artis, mengambil siapa idol-idol K-pop, mengambil orang sembarangan sebagai ikon. Tapi sepatutnya sahabat-sahabat dan Rasulullah sendiri inilah dijadikan ikon. Kalau ikutkan banyaklah Usama bin Zaid. Usama bin Zaid ini anak kepada Zaid bin Harithah dan ibunya Ummu Aiman. Memeluk Islam pada umur 17 tahun dan 17 tahun dah diberi tanggungjawab untuk menjadi panglima perang. Keduanya Mus'ab bin Umair, seorang penghafaz Al-Quran, di mana anak muda yang terawal lah memeluk Islam dan diberikan tugasan untuk membawa panji dalam peperangan Badar dan Uhud. Kemudiannya syahid dalam peperangan Uhud, di mana ketika beliau membawa panji itu, tangannya ditetak. Kemudian dia pas kepada tangan satu lagi, juga ditetak oleh musuh dan akhirnya musuh memalah, barulah melepaskan panji tersebut. Ini Mus'ab bin Umair. Di mana Mus'ab bin Umair ni merupakan seorang anak muda yang asalnya datang daripada keluarga yang mewah kalau kita baca sejarah hidup beliau. Kemudian apabila dalam keadaan mewah tu, beliau memeluk Islam dan akhirnya kalau kita hari ini nak pilih hidup mewah ataupun kita nak pilih untuk berjuang, kebanyakan kita mesti nak pilih hidup mewah, tapi Mus'ab bin Umair ni sanggup tinggalkan segala kemewahan dia untuk dia berjuang demi agama Allah. Hebat. Akhirnya syahid di perang Uhud. Yang ketiga, Zubair bin Awam. Ini pun salah seorang sahabat yang dijamin syurga, 10 sahabat dijamin syurga, di mana pada umur 15 tahun lagi dah menjadi panglima dalam peperangan. Dan yang keempat, banyak lagi nama, Tariq bin Ziyad, di mana kalau sebut nama Tariq bin Ziyad ni kita dah tahu salah seorang anak muda yang hebat dan terkenal dengan sebagai pembuka kota Spanyol pada zaman Bani Umayyah. Dan dicatatkan umur Tariq bin Ziyad ni tak sampai lagi umur 30 tahun, tapi dah boleh buka kota Spanyol dah ketika itu pada kerajaan Bani Umayyah. Dan yang terakhirlah saya nak sebut, sebenarnya ada banyak lagi sahabat-sahabat, tuan-puan boleh baca lagi. Sa'labah bin Abdul Rahman juga seorang anak muda, di mana kisah dia kalau kita baca tentang kematian beliau, satu hari beliau ternampak aurat dan aib seorang wanita. Lalu bila nampak aib dan aurat seorang wanita ni, terus memecihkan diri di gua dan menangis semahu-mahunya. Sebab apa? Takut dengan Allah, sebab tertengok sekali sahaja, itu pun tanpa sengaja, menangis, memohon taubat sehinggalah meninggal dalam keadaan tersebut di sisi Rasulullah, mengadu pada Rasulullah, ya Rasulullah, aku dah buat satu dosa, aku dah terlihat aib dan aurat wanita pada zaman itu. Kita lah hari inilah kan, kalau tertengok aib dan aurat wanita rasanya biasa saja kot kan. Kalau buka dekat media, tengok pula drama kan, tengok pula ada yang tengok gusti lah. Kalau kaum lelaki ada yang tengok gusti tu okey, tapi yang tiba-tiba ada kaum wanita yang menjadi juri lah apalah kan, kita tengok aib kaum wanita ni, kita dah rasa biasa, dah rasa normal, dah tak rasa dosa tu. Tapi berbeza dengan Sa'labah bin Abdul Rahman, bila dah nampak aib seorang wanita ini, terus memecilkan diri, memohon keampunan, takut dengan dosa walaupun ini adalah dosa yang tak sengaja. Inilah perbezaan bagaimana kehebatan anak muda ketika dahulu dengan kehebatan, dengan kelemahan dan kekurangan kita sekarang. Dan mungkinlah memang kita tidak sama, tapi apa yang boleh kita buat, kita ambil contoh dan kita cuba aplikasikan dalam kehidupan kita, terutamanya kita sebagai anak muda. Bolehlah sebelum tidur tu kita dah boleh renungkan apa sumbangan dah kita buat, apa tugasan yang kita buat, apa perkara yang bermanfaat dah pernah kita buat kan. Kadang-kadang yang kita cek balik, rupanya sehari yang kita buat tu semua tak ada faedah pun. Tengok drama, dengar lagu kan, semuanya tak ada faedah pun. Sekali-sekala tengoklah balik
apalah amalan-amalan kita yang kita nak banggakan sebagai anak muda, insya-Allah. Serahkan baliklah kepada moderator. Terima kasih untuk soalan yang kedua ni. Terima kasih kepada saudari Ain atas jawapan kepada persoalan yang kedua, iaitu berkaitan dengan realiti semasa anak muda pada hari ini. Okey, baik. Jadi kupasan yang begitu menarik yang saya kira, iaitu berkaitan dengan isu-isu anak muda, isu daripada orang kata Zulfarhan, isu media sosial, sehinggalah isu yang berkaitan dengan wanita, kan, berkaitan dengan semua yang berkaitan semuanya adalah anak muda itu sendiri. Jadi saya suka satu kata-kata yang saya tak ingat siapa daripada kata-kata ni, cuma saya tertarik dengan kata-kata ni, iaitu adalah berkaitan dengan kemaksiatan yang berlaku pada hari ini bukanlah disebabkan oleh ramainya orang jahat, tetapi kemaksiatan yang berlaku pada hari ini disebabkan ramainya orang baik yang berdiam diri. Nak katanya tugas untuk menyebarkan Islam, untuk menyebarkan ataupun menyedarkan anak muda yang orang kata sudah seronok dengan kemaksiatan, dengan normalisasi dosa, iaitu adalah tugas kita bersama. Jadi para penonton yang mengikuti kita secara live di Facebook ataupun di Zoom, boleh ajak lagi anak-anak muda, anak-anak sendiri, sahabat dan sebagainya untuk kita tonton bersama live webinar pada petang ini. Jadi insya-Allah saudari Ain, kita pergi kepada soalan yang ketiga, iaitu kalau kita tengok isu-isu yang berlaku pada anak muda hari ini, iaitu kalau Ain sebut tadi adalah terkaitnya daripada sudut rohani itu sendiri, iaitu berlakunya kemaksiatan disebabkan rohani yang lemah, disebabkan didikan ataupun tarbiyah ibu bapa yang lemah dan sebagainya. Jadi macam mana sebenarnya solusi ataupun langkah-langkah yang boleh anak muda ambil supaya rohani mereka mantap dan supaya rohani mereka terjaga sendiri? Silakan. Terima kasih kepada moderator. Okey, ni soalan yang mungkin dah mungkin yang terakhir lah kot kan. Terakhir lah kot sebelum kita buat kesimpulan, sebelum kita buat penutupan. Sebenarnya tak puas lagi nak bercakap pasal anak muda ni kan. Terlalu banyak perkara yang kita rasa nak luahkan. Boleh jemput lagi lepas ni. Tambah-tambah kita sebagai anak muda, kita sedang melihat persekitaran tu sangat dekat. Kan? Contohnya kita melihat kawan-kawan kita yang muda juga, kita melihat kosmate kita melihat kawan-kawan dalam organisasi kita, even kita nak berwhatsapp setiap hari pun, golongan anak muda juga yang kita whatsapp setiap hari. Golongan apa, kita nak balas story pun, itulah golongan anak muda juga yang kita balas story dan sebagainya kan. Jadi bila kita nak sebut kepada solusi, boleh dengar ke? Bila kita nak sebut pasal solusi, perkara pertama, bila kita nak cari solusi ataupun penyelesaian, kita berbalik pula kepada apa punca kepada isu tersebut. Kita gali balik punca dia, barulah kita fikirkan apa solusi yang terbaik daripada isu yang kita nak cari tadi. Setuju ke tak? Kalau moderator lah kan, saya kata hari ini punca yang paling besar lah kan, kita kata anak muda ni kita kurang penghayatan Islam. Kita kurang untuk mengamalkan apa yang Islam perintahkan. Setuju ataupun tidak? Inilah punca ataupun akar yang kuat, yang punca kepada permasalahan yang besar. Sebab apa? Ianya walaupun kita nampak ringkas, tapi bila tak amalkan Islam betul-betul, permasalahan itu daripada kecil dia akan bercambah. Permasalahan itu dia akan berkait dan berkait. Kan? Kalau kita tengok contohlah hari tu yang isu Zulfarhan tu, saya cakap sekali lagi lah kan. Isunya kita percayakan bomoh, akhirnya kehilangan satu nyawa. Lepas tu ada lagi contoh isu dosa besar lah, contohnya minum arak. Satu dosa akhirnya menjadikan dosa kepada yang lain pula. Akhirnya bila hilang waras, hilang pula nyawa dan sebagainya. Nak mengatakan dosa ini yang tiada penghayatan Islam, kita buat satu, dia akan bercambah kepada dosa-dosa yang lain. Dia akan membesar dan merebak sehingga akhirnya nilai moral masyarakat itu terus hilang. Ketamadunan hari ini terus terkikis. Sebab apa? Bila mana penghayatan Islam ini kita tak pegang betul-betul. Walaupun hanyalah kita nak try and error satu dosa, kan? Contohlah kita nak try lah, orang dah tengok macam seronok aja drama ni kan, kita pun nak try lah tonton. Orang cakap tengok movie ni, drama ni, dapatlah impak. Kita nak tengok satu saja dosa,
kan. Tapi akhirnya bila kita dah tengok, terus jadi ketagih, nak tengok lagi, nak tengok lagi, nak tengok lagi. Tengok satu episod, nak tengok lagi episod lain. Betul, nak tengok satu episod, tengok lagi episod kedua. Sampailah habis. Lepas tu habis drama ni, tengok pula drama yang lain. Itulah rutinnya. Walaupun kita baru nak cuba satu dosa, akhirnya dia akan bercambah menjadi dosa yang berlarutan yang akhirnya akan merosakkan diri kita sendiri dan orang sekeliling ataupun masyarakat. Di mana dosa yang kita sebut tadi bukan sekadar memberi kesan yang buruk kepada diri, tapi akhirnya sehingga menyebabkan nyawa-nyawa hilang. Itu sangat memudaratkan. Sebab itu Islam sangat memberi ketegasan tentang dosa dan pahala. Islam sangat melarang untuk kita membuat dosa dan menggalakkan untuk kita buat pahala. Kita ada garis panduan, kita ada syariat-syariat yang perlu kita ikuti. Jadi bila katakan nak kupas isu-isu ni, solusi isu ni daripada segi mekanisme, daripada segi program apa yang kena buat, itu mungkinlah program lain lah kan, kita akan bincangkan dengan lebih mendalam. Tapi apa yang boleh katakan, bila mana kita nak selesaikan isu ini, maka kita kembali kepada Islam. Kita kena pegang Islam ni salah pula. Islam ni salah satu solusi, bukan salah satu. Islam ni memang satu-satunya memang satu-satunya solusi. Makna kata apa permasalahan yang berlaku dalam masyarakat, apa seriusnya isu yang berlaku dalam masyarakat, kembali balik kepada Islam. Sebab solusinya pada Islam. Kalaulah kita tak menghayati, tak mengamalkan apa yang Islam perintahkan, itulah punca, itulah kesan yang akan berlakunya isu-isu yang memudaratkan. Yang kedua, sebagai anak muda ni, kalau boleh kita kena disiplin diri, kawal diri. Memang waktu muda ni waktu yang bersemangat untuk kita buat macam-macam, kita bersemangat untuk cuba perkara yang baru, kita bersemangat nak menunjukkannya kita ni betul kan. Kadang-kadang kita tak mau terima nasihat orang yang lebih dewasa. Kadang-kadang kita rasa kita ni dah cukup hebat, dah cukup pengalaman, dah cukup matang, dah cukup makan masa garam lah kan, berbanding dengan orang yang lebih tua. Jadi anak muda sila kawal diri, bersederhana. Bila berdepan dengan orang yang lebih tua, kita bersederhana. Walaupun kita ni ada bermacam-macam ilmu kan, walaupun kita ni dah ada macam-macam kemahiran berbanding dengan orang yang lebih dewasa, tapi kalau boleh kita bersederhana. And kita kawal semangat kita itu dengan kawalan yang baik. Dan selalu kita dengarlah istilah, kalau kita terbuka, janganlah sampai kita terlalu hanyut. Dan kalau kita tertutup sangat, janganlah kita sampai terlalu cumut sehingga mana kita beri kesan sehingga mana memudaratkan diri kita dan agama kita. Kadang-kadang terbuka sangat, macam mereka yang terpengaruhlah dengan ideologi, nak sangat bebas, nak sangat tak nak dikokong oleh agama, nak sangat sama rata hak asasi dan sebagainya. Sehingga mana bila terbuka sangat hinggalah kita hanyut. Dan bila yang kadang-kadang ada juga kita berjumpa dengan yang tertutup sangat, sehingga boleh katakan jumut lah kan. Jadi kita pun tak nak kepada kedua-dua golongan ini. Dan yang ketiga, sebagai anak muda, walaupun kita ni dah habis degree, mungkin moderator dah habis degree kan, dah habis degree, dah habis master, PhD, dah habis sekolah dan sebagainya, galilah ilmu sebanyak mungkin. Sebab ilmu ini takkan habis, sangat luas. Kalau kita nak jadikan lautan di bumi ini sebagai pena untuk menulis, maka takkan habis dakwat-dakwat tersebut untuk menulis semua ilmu Allah. Jadi tuntutlah ilmu sebanyak mungkin, terutamanya ilmu agama yang akan menjadikan jati diri kita, yang akan menjadikan ke mana pegangan kita. Itulah ilmu yang kita tuntut. Dan kitalah sebagai orang yang faham realiti, kita yang faham dan sedar, kalau boleh selepas ini kita cuba perbanyakkan lagi program-program dakwah, program-program untuk bersama-sama dengan anak muda, program-program untuk kita selami masalah anak muda, supaya kita dapat tarik balik anak muda yang hari ini yang jauh terpesong, kita dapat tarik balik ke ajaran Islam yang sebenarnya. Sebab kita tak mahu aset pelaburan kita ini menjadi satu aset yang merosakkan pada masa yang akan datang. Kita nak ianya bermanfaat kepada kita punya negara, bangsa dan agama.
Dan yang terakhir saya nak sebutkanlah pesanan Syekh Ahmad Yasin kepada golongan anak muda, di mana kenapa Syekh Ahmad Yasin ni? Syekh Ahmad Yasin ni merupakan ulama ataupun lelaki yang terkenal di Palestin yang sangat dicemburui oleh Zionis Israel, di mana pengakhiran hidup beliau mati di syahid di kerusi roda dalam keadaan yang lumpuh selepas solat subuh berjemaah. Ni antara orang yang hebat lah, yang pemimpin kepada parti Hamas di Palestin, Syekh Ahmad Yasin, nama yang sangat tersohor, dan ada pesanan-pesanan yang beliau titipkan tapi pada tentera Al-Qassam, tapi kita sebagai anak muda kita boleh ambil pesanan-pesanan ini. Saya bacakanlah. Yang pertama, apa yang dipesan oleh beliau, yang pertama ialah kita kena kembalilah kepada Allah. Dah akhir zaman sangat ni, kembalilah kepada Allah, tinggalkan keseronokan dan zikirlah kepada Allah. Yang kedua, pesanan beliau, solat berjemaah jangan tinggal. Sekarang ni dah boleh kan, pandemik pun dah ada kelonggaran. Dulu kita sangat dah heboh, bila musim pandemik ramailah heboh, masjid tak boleh buka, soft berjarak dan sebagainya, banyak sangat komplain. Tapi bila dah masjid dah buka, surau dah buka, tak juga penuh-penuh kan. Jadi pesanan daripada Syekh Ahmad Yasin, solat berjemaah, terutamanya solat subuh. Sebab solat subuh ni walaupun singkat 2 rakaat sahaja, tapi inilah kayu ukur kuat ke tidak iman kita untuk bangun, kuat ke tidak langkah kita untuk melangkah ke masjid, kuat ke tidak kita punya kaki untuk bergerak. Inilah indikator lah. Solat subuh ni salah satu indikator kita nak uji sejauh mana iman kita. Kalau zuhur, asar ni tak apa, sebab memang kita berjaga, memang kita dah bersedia untuk solat dan sebagainya. Dan yang ketiga, jagalah akhlak. Jagalah akhlak, kita contohi Rasulullah dan para sahabat, seperti mana sahabat yang saya sebutkan seperti tadi. Dan yang paling agung ialah Rasulullah itu sendiri. Sebab kalau kita lihat kehebatan sahabat pun semuanya datang daripada tarbiyah dan didikan Rasulullah ketika itu. Makna kata Rasulullah ni lagi hebat daripada nama-nama yang kita sebutkan tadi. Jadi kita ambillah contoh Rasulullah dan para sahabat. Kalau boleh, kita sebagai anak muda, kita dah perlu kenal dan bezakan mana satu ikon yang perlu kita ikut. Kan kadang-kadang kita sebut nama ikon-ikon ni, tapi jauh daripada pegangan Rasulullah. Kalau boleh, kita nak ikon-ikon yang kita contohi adalah orang yang mencontohi Rasulullah itu sendiri, insya-Allah. Yang keempat, kita solat tepat pada awal waktu. Solat tepat pada awal waktu ni tak perlu jelaskan lah, tapi nak katakan antara kelebihan untuk kita solat pada awal waktu, kita dapat menjaga masa. Nak dapat keberkatan masa tu daripada kita solat pada awal waktu. Yang kelima, kita mohon keampunan daripada Allah. Keenam, kita menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda. Yang ketujuh, kita mengambil peduli tentang agama. Macam tadilah kita sebut isu-isu tu. Kalau boleh, pernah tak sahabat-sahabat tanya kawan-kawan classmate, tanya kawan-kawan yang duduk satu kampus dengan kita, apa isu semasa yang berlaku? Saya pernah bertanya dengan kawan-kawan classmate. Waktu tu banyaklah isu-isu negara yang berlaku. Tapi bila ditanya, rupanya tak ramai sebenarnya anak muda yang nak ambil tahu tentang isu-isu yang berlaku, terutamanya isu-isu agama. Lebih menyedihkan bila mana Islam dihina, bila mana Islam ditindas, Islam dinodai dan sebagainya. Isu-isu ini tidak pernah pun terlintas oleh anak muda untuk ambil tahu. Inilah realiti yang berlaku. Jadi sebagai anak muda, kita kena ambil tahu apa isu-isu di sekeliling kita. Seterusnya, melatih diri untuk hidup tanpa elektrik. Ini pesanan Syekh Ahmad Yasin kepada tentera Al-Qassam. Sebab apa? Dengan adanya elektrik, tambah hari ini dekat studio aircon kan. Dengan adanya aircon, dengan adanya perkakas-perkakas yang sehingga menyebabkan kita selesa. Betul tak? Terleka dengan kesenangan. Terleka dengan kesenangan, betul. Kadang-kadang kita tidur
dalam keadaan yang panas menyebabkan kita lagi mudah tahu untuk bangun. Tapi kalau kita tidur dengan keadaan katil yang empuk, dengan airconnya, dengan bantal yang sangat best, dengan udara yang sangat okey kan, kita pun malas nak bangun subuh kan. Ni hakikat. Sebab itu pesanan Syekh Ahmad Yasin kepada Tuan Al-Qasim ketika itu, tolong jaga diri, latih diri untuk hidup tanpa perkakas elektrik. Dan kalaulah kita boleh hidup, bukanlah setakat ni tak payahlah hidup lepas balik ni tak mau guna perut nasi, tak mau guna peti ais, itu bukanlah kan. Kalau boleh kita bersederhana, kalau boleh kita bersederhana, tak terlalu selesa dan taklah terlalu kita rasa susah kan. Jadi sebab kadang-kadang perkakas elektrik ni sebenarnya teknologi yang membantu. Tapi kalau boleh kita taklah terlalu selesa dengan elektrik. Sebab akhir zaman pun bila nak berperang nanti, akhirnya kita akan kembali kepada satu zaman yang tiada elektrik. Pernah dengar tak? Boleh sembang ikut isu. Kat isu lah berita kan. Kalau baca pasal astronomi, ribut suria. Pernah tak dengar yang ribut suria akan melanda bumi? Dan dalam versi-versi ribut suria yang berlaku, kalau baca daripada pakar fizik dan astronomi, ada ribut suria yang akan menjejaskan elektrik di muka bumi. Makna kata, bila ribut suria ini melanda, kita akan terkesan. Dulu pernah berlaku pada ketika dahulu, tapi dulu tak sangat kita menggunakan elektrik. Tapi hari ini bayangkan, kalaulah betul-betul berlaku, kita yang sejam tak ada wifi, tak ada laptop pun tak boleh hidup. Bayangkan ketika itu. Sebab itu Syekh Ahmad Yasin mendidik anak muda untuk kita tak terlalu berharap dengan elektrik, supaya kita boleh tarbiyah diri untuk hidup susah. Dan akhir sekali, berfikir masa hadapan dan berpeganglah kepada agama. Ini perkara yang penting lah, kita dah bincangkan tadi. Apa kesan kalau kita tidak berpegang kepada agama, dan apa kesan kalau kita abaikan agama, sehingga mana kita akan abaikan panduan dan pegangan dalam hidup kita. Wallahu alam. Ini sahaja, saya serahkan balik kepada moderator. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih kepada saudari Ain atas kupasan yang begitu menarik. Jadi insya-Allah saya akan membacakan ada 3 soalan kuis yang diberikan oleh pihak penganjur pada petang ini. Jadi para penonton yang mengikuti kita secara langsung di Zoom boleh jawab soalan yang saya akan ajukan. Okey, insya-Allah pesanan daripada pihak penganjur, hadiah yang akan diberikan begitu menarik dan insya-Allah bernilai lah. Jadi soalan yang pertama, okey, untuk maklumat lah, ada 3 soalan ni. Soalan 2 soalan adalah soalan umum ataupun soalan asas, dan 1 soalan adalah daripada perbincangan topik kita pada hari ini. Jadi untuk soalan yang pertama, apakah peranan Suruhanjaya Cobalt dalam menjayakan pembentukan Malaysia? Yang ada kat Zoom tu boleh cuba jawab. Kot nak belek Google search pun boleh kot. InsyaAllah. Ataupun yang ada kat studio ni mungkin nak jawab ke? Boleh ya? Boleh. Tak sempat nak Google ni. Tak sempat nak Google. Okey. Ulang balik soalan Apakah peranan Suruhanjaya Cobalt dalam menjayakan pembentukan Malaysia? Okey, Nur Syahmi Aiman. Nur Syahmi Aiman menyokong cadangan untuk membentuk atau membuat Persekutuan Malaysia. Kurang tepat. Okey, kurang tepat. Sikit lagi tu. Sikit lagi. Cuba lagi. Penyusunan semula Persekutuan Malaysia, Fatimah binti Maisa. Kurang tepat juga. InsyaAllah sikit je lagi. Tu dia. Ni Google ke apa ni? Ni hasil Google ke apa ni? Okey, kita baca sikit jawapan daripada Nur Syahmi Aiman. Iaitu Suruhanjaya yang dibentuk bersama oleh Kerajaan British dan Malaya pada tahun 1962 untuk memungut dan menentukan pandangan rakyat Borneo Utara, iaitu sekarang Sabah dan Labuan, dan Sarawak, sama ada menyokong cadangan untuk membentuk atau membuat Persekutuan Malaysia yang terdiri daripada Malaya, Singapura, Borneo Utara dan Sarawak. Okey, jadi insya-Allah ni jawapan yang paling tepat lah, iaitu meninjau pendapat rakyat Sabah dan Sarawak.
Okey, tahniah kepada Cik Syahnur Syahmi Aiman atas jawapan yang diberikan. Okey, soalan yang kedua. Okey, InsyaAllah siapa yang paling cepat dan tepat kita akan pilih. Nak tengok Google ke, nak tanya orang sebelah ke, silakan. Okey, soalan yang kedua. Motif kijang dijadikan sebagai logo rasmi Bank Negara Malaysia. Motif ini diambil kerana, okey, kalau kita tengok kan, saudari Ain, okay, dekat logo rasmi Bank Negara Malaysia tu adanya orang kata kijang dekat logo tu. Jadi apakah motif diletakkan kijang tu? Betul. Sebelum ni tak pernah tahu, bukan tak pernah tahu lah. Kita pun duit ni beli sahaja kan. Tak pernah pun apa kriteria apa ikon-ikon dalam duit tu. Sebab apa letak, mesti ada sebab. Jadi hari ni kita boleh ambil, orang kata boleh ambil tahu lah sebab apa ada yang kijang ni. Tapi kalau tengokkan soalan-soalan ni, soalan sejarah kan. Kata 4 yang 5 tak silap kan. Tak silap ada soalan-soalan sejarah yang kita dah belajar dulu kat sekolah. Okey. Daripada Cik Puan Siti Fatimah binti Mak Isa, iaitu motif kijang ini diambil daripada duit shilling emas terawal Kesultanan Melayu, iaitu negeri Kelantan. Okey, tahniah. Jawapan yang tepat dan betul dan cepat. Iaitu tahniah diucapkan kepada Cik Puan Siti Fatimah binti Mak Isa. Okey, soalan yang ketiga, iaitu daripada perbincangan kita pada petang ni, iaitu saya suka nak bertanyakan berkenaan dengan kalau kita tengok tadi saudari panel kita ada memberikan 10 pesanan Syekh Ahmad Yassin, ya. 10 pesanan. Jadi saya nak minta 5 sahaja pesanan yang digariskan oleh Syekh Ahmad Yassin yang boleh kalian dapatlah. Siapa yang paling cepat dapat tu, siapa yang paling cepat tulis tu, insya-Allah kita pilih dia. Berapa masa diberikan untuk Google? Kita bagi masa 1 minit untuk Google. Boleh lah. Google pun insya-Allah dapat mungkin ni. catatan daripada pembincangan tadi kan. Ada yang mencatat. Insya-Allah bolehlah letakkan jawapan. Ya, kalau kita tengok dekat situ, Bintu Syafi'i ada jawab jangan bermanja dengan elektrik. Okey, baru 1. Kita nak minta 5. Sila beri nombor telefon. 5 pesanan Syekh Ahmad Yassin. Jaga adab. Moderator boleh jawab ke? Boleh jawab. Boleh jawab, insya-Allah. Okey, jaga adab dan akhlak Siti Fatimah. Okey. Kalau boleh 5 teruslah letak kan. Ya, tuliskan 5. 5 terus letak. Tulis nombor 1 apa dia, nombor 2 apa dia kan, sampai yang kelima. Sebab kalau tengok pesanan ni banyak je dekat media, orang posterkan, orang letak balik dalam nota. Ini pun rujuk pada poster lah kan. Banyak balik poster-poster, terutamanya waktu isu Palestin dulu. Kan kita sebelum ni kita ada isu di mana Palestin, di mana orang Malaysia terkenal sebab jadi apa? Keypad warrior. Keyboard warrior. Kita disebut antara negara yang membantu Palestin. Dan waktu ni terhebohlah poster-poster ni berikutan dengan isu Palestin dan Israel. Isu yang Israel koyak tu. Israel koyak. Betul, Israel koyak. Kalau kita tengok 10 pesanan ni pun dia adalah daripada bahasa Arab ataupun bahasa yang digunakan oleh Syekh Ahmad Yassin sendiri. Tapi orang Malaysia dia menterjemahkan semula kepada bahasa Melayu yang kita boleh ambil, orang kata, manfaat lah daripada 10 pesanan ni. Betul. InsyaAllah 5 sahaja yang kita perlukan. Okey, sebelum kita tunggu, sementara kita tunggu jawapan lah kan. Sementara kita tunggu 5 jawapan daripada para penonton di Zoom, sukalah untuk saya minta kepada saudari Ain untuk, orang kata, rumuskan semula perbincangan kita pada petang ni. Kemudian saya akan bacakan kalau ada jawapan, insya-Allah, daripada penonton di Zoom, dan saya akan tutupkan terus untuk perbincangan kita pada petang. Okey, baik, alhamdulillah kita dah sampai kepada kesimpulan, rangkuman dan conclusion lah kan. Dah habis sejam kita bercakap. Kalau boleh lepas ni mungkinlah boleh buat 2-3 jam lagi untuk kita bercakap sahaja tentang anak muda kan. Sebab ada banyak perkara yang perlu kita sentuh tentang anak muda. Terutamanya hari ini kita lebih kepada nak memperkasakan anak muda. Kita ada golongan-golongan kita sebagai sumber manusia, tenaga sumber manusia. Kita ada golongan anak-anak muda yang sepatutnya kalaulah kita corakkan dengan warna yang cantik,
inilah warna yang kita akan bentangkan kepada negara. Warna cantik inilah yang akan membentuk kepada negara yang lebih baik. Terutamanya bila kita amalkan Islam sebagai agama rasmi, inilah corakan, terutama corakan yang hasil daripada agama, inilah corakan yang paling terbaik. Terutamanya bila kita nak wujudkan negara Islam di mata dunia. InsyaAllah. Teringat kata Iman Hasan Al-Banna, aku sangat merindui seorang pemuda-pemudi yang tidur tak lena kerana memikirkan masalah ummah. Moderator tidur lena semalam? Alhamdulillah lena. Alhamdulillah lena kan. Tapi bermaksud bukanlah setiap hari kita tak tidur lena, tak. Kalau boleh, pemuda yang Imam Hasan Al-Banna harapkan adalah pemuda yang kalau boleh sentiasa memikirkan apa isu-isu dakwah, apa isu-isu ummah, apa sumbangan yang dia boleh buat kepada Islam, apa sumbangan yang boleh dibuat kepada negara. Jadi harapan saya sebagai anak muda, moderator pun sebagai anak muda, untuk sama-sama selepas ini kita dah boleh fikirkan apa sumbangan yang boleh kita buat, apa cara yang boleh kita buat untuk kita bantu agama kita, untuk kita bantu negara kita, insya-Allah. Dan perjalanan hidup kita ini masih panjang, masih banyak yang perlu kita belajar daripada orang dewasa, masih banyak asam garam yang perlu kita rasa. Orang tua-tua dulu dah makan pizza, kita baru nak rasa. Ya. Analogi macam itulah, orang tua-tua dulu dah makan garam, dah makan gula, kita baru nak rasa. Begitulah anak muda yang mungkin selepas ni ada yang baru melangkah ke alam perkahwinan, ada yang baru nak ada anak-anak dan sebagainya. Inilah cabaran dan realiti anak muda yang perlu kita hadapi. Dan ada juga yang mungkin hadapi masalah kewangan, kita baru nak rasa bagaimana hidup dengan cari duit sendiri. Sebelum ni kita hidup dengan cari, dengan berbekalkan ilmu ayah dan sebagainya. Dan hari ini kita baru nak melongkah ke alam kedewasaan. Jadi saya mendoakan supaya diri sendiri, moderator, anak muda di luar sana, supaya nanti kita akhirnya menjadi orang yang beri manfaat kepada orang lain, insya-Allah, terutamanya agama kita, negara kita, masyarakat kita, insya-Allah. Ini sahaja, minta maaf yang terkurang. Moga kita dapat berjumpa lagi, dan terima kasih yang mendengar. Dan kalau ada yang tersalah dan terkurang, bolehlah tegur selepas ini, insya-Allah. Saya serahkan balik kepada moderator. Okey, alhamdulillah. Terima kasih kepada saudari panel kita pada petang ni. Jadi berbalik semula kepada soalan yang saya berikan tadi, iaitu berkaitan dengan 10 pesanan Syekh Ahmad Yassin, dan saya minta untuk 5 sahaja, senaraikan 5 sahaja pesanan Syekh Ahmad Yassin. Jadi saya kira yang pertama itulah kan, daripada pintu Syafi'i. Pintu Syafi'i iaitu yang pertama, jangan bermanja dengan elektrik, yang kedua, solat tepat waktu, yang ketiga, dekat dengan sunnah Nabi, yang keempat, hias dengan akhlak mulia, dan yang kelima, amalkan kandungan Al-Quran. Okey, tahniah diucapkan kepada bintu Syafi'i atas jawapan diberikan. Jadi boleh tinggalkan nama dan nama telefon, insya-Allah daripada pihak penganjur akan sampaikanlah hadiah atas apa yang kita janjikan tadi kan. Jadi insya-Allah kita pun dah berada di penghujung live webinar vaksin rohani pada petang ni. Terima kasih diucapkan kepada saudari panel kita pada petang ni. Jadi sebagai konklusi juga, kalau kita tengok apa-apa yang berlaku pada hari ini, terutamanya isu-isu anak muda, berbalik semula kepada matlamat kita, iaitu matlamat kenapa kita hidup, ke arah mana kita akan pergi, dan akhirnya kita akan tahu bagaimana kita nak mencorakkan langkah kita, nak mengarahkan langkah kita ke arah mana. Jadi suka saya bacakan satu hadis, iaitu al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu akan bersama dengan orang yang dikasihinya. Iaitu bila mana kita ikut, ataupun seseorang itu akan bersama orang yang dikasihinya. Iaitu bila mana kita mati nanti, iaitu kita nak ke syurga, betul. Jadi insya-Allah kalau kita hidup di dunia ni dengan kita mengikuti contoh Rasulullah, maka kita akan bersama dengan Rasulullah di syurga nanti, insya-Allah. Jadi terakhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada penonton yang setia bersama dengan kami bersama live webinar vaksin rohani yang diadakan pada setiap hari Khamis jam 3 petang. Dan
minta maaf atas segala kekurangan daripada pihak kami, daripada pihak moderator dan juga panel, daripada pihak penganjur atas kekurangan dan kelemahan sepanjang kami bersiaran. Jadi insya-Allah kita jumpa lagi pada live webinar yang akan datang pada minggu depan insya-Allah. Jadi kita tangguh bersama-sama pada petang ini dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.